Hai, bersama saya Cikgu Julaiha Ali, Guru Grafik Komunikasi Teknikal di SMK Undang Rembau Negeri Sembilan. Dalam video kali ini, Cikgu akan menerangkan tentang langkah-langkah melukis lukisan perspektif satu titik bagi reka bentuk dalaman ruang bilik tidur. Baiklah murid-murid, langkah pertama ialah kita membina satu dinding utama ataupun dinding pandangan hadapan yang berhadapan dengan pelukis. Okey, saiz dinding ini bergantung kepada kita sebagai pelukis. Kalau kita nak nampakkan ruang yang kita nak lukis tu lebih luas, maka kecilkan dinding yang pertama ni. Okay, kecilkan saiznya. Jadi nanti kita akan dapat menghasilkan satu kesan keluasan ruang yang lebih besar, lebih luas. Okey, kemudian kita letakkan satu titik lenyap. Okey, saya letakkan titik lenyap ni betul-betul berada di tengah-tengah kotak dinding ni kerana saya nak menampakkan ruang di sebelah kanan dan ruang di sebelah kiri pada keluasan yang seimbang. Tetapi jika kita merujuk kepada pelan lantai dan didapati susun atur perabot berada banyak di sebelah kanan, okey. Jadi sepatutnya kita tunjukkan yang sebelah kanan tu lebih luas. So bagaimana cara dia? Kita gerakkan vanishing point ni ke kiri. Okey, cikgu ulang balik. Kalau perabot kita banyak ditempatkan di sebelah kanan, sepatutnya kita tunjukkan ruang kanan tu lebih luas. Okey, lebih luas. Jadi kita gerakkan, pindahkan vanishing point ni ke sebelah kiri. Begitu jugalah vice versa. Okey, sebaliknya kalau kita nak tunjuk ruang kiri banyak perabot, nak tunjuk dia lebih luas, so pindahkan vanishing point ke sebelah kanan. Macam tu. Okey. Seterusnya, kita projekkan, unjurkan semua penjuru dinding yang utama ni kepada vanishing point supaya kita dapat membentuk dinding-dinding yang lain. Apa dinding dia? Dinding sebelah kanan, dinding sebelah kiri, atas untuk siling dan bawah untuk lantai. Seterusnya, saya buatkan skop ruang yang saya nak lukis. Inilah dia. Nanti saya akan tempatkan 3 perabot, 1 tingkap dan 1 pintu pada ruang ini. Okey. Seterusnya, saya nak lukis pintu. Okey, pastikan murid menggunakan perkadaran yang sesuai. Jangan rendah sangat, jangan tinggi sangat. Tengoklah pintu dan tingkap di rumah masing-masing, perkadaran yang sesuai. Okey, tak ada saiz yang ditentukan, tapi lebih kepada perkadaran yang sesuai. Okey, itulah tinggi pintu saya. Okey, lepas tu saya nak buat tingkap dekat sebelah sini. Biasanya tinggi tingkap dia sama aras dengan ketinggian pintu. Jadi apa yang kita buat ialah kita buat projekkan titik ini sampai sini ni. Okey, itu dah tinggi dia sebenarnya. Kemudian kita tarik ke sini dan kita dapat level yang sama. Sebenarnya level yang sama. Okey, so saya dapatlah tinggi tingkap tu di sini. Kemudian untuk tinggi tingkap ke bawah ni berapa ukuran tingkap tu? So saya pun buat perkadaran yang sesuai saja dan saya buatlah 2 panel tingkap. Okey. Tingkap dan pintu yang saya lukis dalam video ni hanya basic saja ya. Tak ada yang design-design yang menarik, tak ada, simple saja. Lepas ni murid boleh tambah kemudian. Okey, seterusnya saya nak lukis okey, itu dia dinding. Itu dah boleh saya objekkan lah. Okey, nanti kalau murid nak tambah kat sini, nak buat ceiling yang bertingkat-tingkat ke, nak buat lampu ke, itu kemudian. Tapi basic ni kena kuasai dulu. Okey, seterusnya kita nak lukis perabot yang betul-betul berada di hadapan mata yang melukis ni. Okey, jadi macam mana? Kalau dia hadapan, kita lukis macam tu lah. Okey, kita buat. Nak buat katil katil ni pun tak ada tilam, katil saja. Okey, kita tengok. Semua pun kita projekkan kepada vanishing point.
Kemudian nak buat kaki katil tu bukan sukati, tengok point daripada sini ni mesti rujuk ke sana, baru kita dapat perspektif, kesan perspektif tu. Okey, depan besar, makin jauh dengan mata kita semakin kecil saiz dia. Okey, tengok tu nak buat kepala katil pun macam tu juga. Tengok, alright. Dapatlah katil, lukis katil mana tu? Okey, katil. Dah siap lah katil ni Okey, dah ada kaki dia. Okey, dan ada kepala katil tu. Okey, kalau awak tak nak buat katil macam terpulang, tapi ini adalah basic. Okey, kena kuasai yang ni dulu dan barulah buat yang macam-macam. Okey, seterusnya saya nak tempat kat sini adalah meja sisi. Meja sisi, dan saya nak meja ni rapat betul dengan dinding yang ni. Jadi apa yang kita buat ialah saya ambil dulu satu point kat sini. Maksudnya nanti saya punya perabot tu betul-betul rapat kepada dinding. So point ni penting. Tarik je lah dulu kat mana kita nak kedudukan dia. Kemudian saya buat tinggi perabot saya tu. Lepas tu kita projek lah. Dan berapa lebar dia, berapa panjang dia tu. Okey, itu kemudian. Tapi ni basic je. Macam tu. Okey, boleh. Seterusnya, saya pun completekan lah line objek tu supaya saya nampak dinding. Nampaklah dinding kat sini. Dinding sini dengan sini. Now, sekarang kita nak lukis kat sini adalah meja solid. Okey, meja solid ni pun basic je saya lukis. Ini tinggi meja solid tu. Okey. Tengok ya. Okey. Kalau kita nak buat kaki, macam mana kaki dia tu? Dan saya nak buat bahagian cermin dia. Okey. Nampak? Alright. Lepas tu lengkapkan ni. Saya lengkapkan sini. Then, ni pun. Okey. Terusnya, sikit ni pun. Nampak. Kerusi saya tak buat. Seterusnya, okey, saya nak tunjukkan cara melukis almari pakaian yang panjangnya dan rapatnya ke dinding. Tengok. Tu tinggi dia dan panjang dia ni sepanjang dinding ni. Jadi, penanda point kat sini penting. Jadi maksudnya ni sepanjang dinding ni adalah kabinet baju ni, almari baju ni. Okey. So dapat dah saiz dia, nak bagi berapa panel tu terpulang. Okey, lepas tu apa lagi? Kita lengkapkanlah detail yang lain ni tambah sini. Terusnya ni dinding sini. Maka siaplah ni. Okey. Ruang bilik tidur dengan kelengkapan asas. Okey. Tiada hiasan-hiasan tambahan, hanya cara melukis objek-objek ataupun kabinet-kabinet ataupun perabot-perabot asas dalam sebuah bilik tidur. Selebihnya kalau nak tambah, yang kita boleh cari maklumat seterusnya di Google. Macam mana cara kita nak improvise supaya nampaklah ini reka bentuk dalaman sebuah bilik tidur yang menarik. Itu saja.